Saya mengharapkan, saudara harap, dia kata DAP terbaik Anthony Loke, seorang yang berprinsip demi negara Malaysia. Sebab itu saya katakan, bukan Anthony Loke saja, macam Kobin Sing Dio saja. Saya yakin mungkin Kobin Sing Dio nak berperanan untuk melonjakkan persoalan ini. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim memerlukan backbencher untuk menyuarakan supaya demokrasi itu subur. Dan kita mahu persoalan 600 bilion ini dapat disiasat secara sampai ke akar umbi. Begitu juga dengan pembelian vaksin. Apabila kononnya katanya bahawa 600 bilion itu termasuklah pemberian wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja dan sebagainya. Saya kata apakah ini diada-adakan dan sebagainya. Kita minta agar pihak berwajib. Dan sekarang ini Yang Berhormat Senator Tunku Zafrul masih berada dalam kerajaan. Maka beliau boleh membentangkan perkara dalam kabinet. Kerana pasti ia juga dalam pengetahuan beliau. Saudara Semut Merah, dia kata Sanusi cakap penyokong PN bodoh. Hampa nak ikut lagi ke orang macam tu? Betul-betul walak munah. Saya dah cakap tadi saudara. Soal itu bagi saya lah. Kita berapang dada lah. Tak usahlah. Sudah. Sekarang ni terimalah. Kalau UMNO boleh menerima kekalahan, satu benda yang paling memedihkan. Kita menerima kekalahan. Ini macam kena pukulan maut saudara. Daripada kalah dulu, daripada 56 kursi, tiba-tiba UMNO cuma dapat 26 kursi saja. Tentulah keadaan ini amat memedihkan. Dan PAS pula mendapat, bukan sikit, dapat 40 lebih kursi. Takkan nak marah juga pengikut. Jadi pengikut dijanjikan. Kalau benar dijanjikan, saya terima. Ada kiriman daripada saya. Dia bersumpah bahawa dia memang dijanjikan wang sejumlah 100 ke 300 ringgit. Saya kata siapa nama lupa. Adalah dalam tu saya tengok. Takkan begitu teruk sekali. Ini keadaan sekarang saudara. Saudara Abang Dino, Pakatan Harapan berkali-kali kalah. Betul. UMNO 2 kali kalah. Pakatan Harapan, Parti Keadilan berkali-kali. Sejak diwujudkan, malahan pernah jadi kalah. Teruk. Tinggal 1 kursi terkonting-konting. Waktu itu saudara, jangan lupa. Saudara Ridwan, duri ada daging ke? Saudara Ridwan Ayub Siti Normah, dia kata duri ada daging ke? Saya bukan duri ada daging, kata duri dalam daging. Kita perlu disiasat. Siasatan ini perlu dilakukan. Dan saudara, sebenarnya sekarang ni kerajaan perpaduan nasional ini kita berilah mereka tempoh 100 hari. Dan kita mengharapkan agar keresahan awam, keresahan rakyat selama ini dah pun terjawab. Bahawa negara suka tak suka, mau tak mau, telah pun secara mutlaknya dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang yang selama ini menyuarakan hasratnya untuk memperbetulkan tata kelola pentadbiran. Dan beliau akan dibantu oleh 2 timbalan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Fadilah. Dua-dua ini akan membantu Yang Amat Perdana Menteri bersama dengan 25 orang anggota kabinetnya. Mereka akan menjadi ketua-ketua ataupun menteri di beberapa kementerian. Dan kita harus melihat, jadi kita kena barilah tempoh 100 hari. Jangan sekarang ni tuduh yang bukan-bukan. Saya amat mengharapkan, sudahlah 19 bulan nanti kita dengar apa perancangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau baik, baiklah. Kalau nak kritiklah. Berilah pula dia peluang. Dulu anda juga, Tan Sri Muhyiddin juga jadi Perdana Menteri yang penuh dengan persoalan. Orang tanya ada ke tak ada keabsahan. Tapi bukannya usul undi kepercayaan dibawa ke parlimen. Sebaliknya rakyat dikurung. Jangan lupa saya, konon-kononnya dengan perintah darurat itu rakyat segera sembuh daripada serangan COVID-19 bersama dengan Khadijah Jamaluddin, bersama dengan Datuk Dr. Adham Baba. Jangan kita lupa, kita terkurung satu kurungan paling lama dalam sejarah yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana negara. Kita saja. Dan saat itulah saudara, peristiwa yang cukup menyakiti, 30 lebih rakyat kita akhirnya mengambil tindakan membunuh diri. Saya rasa Tan Sri bertanggungjawab. Dari kabinet dalam kerajaan Tan Sri juga harus bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Dan waktu itu tak ada pun nak katakan COVID-19 ini lega. Tak ada.
Bertambah ada. Malahan sekarang ni dah nak masuk 1000 hari dah. Sebab itu saudara, tiap-tiap malam saya membicarakan tentang COVID-19 ni. Kalau nak katakan kejayaan macam mana? Kalau kita berjaya macam negara lain, dia habis. Tak ada cerita COVID lagi. Tapi sekarang ni masih lagi ada lagi. Dan jangkitan tak pernah kurang daripada 1000. 1000, 2000, 3000. 2000 melonjak 3000, 4000. Kata cucuk vaksin tak ada jangkitan. Katanya. Dan kita juga meragui. Berapa ramai rakyat kita yang kena denda kerana tak ada cucukan vaksin. Berapa ramai yang kena denda kena keluar daripada rumah waktu perintah darurat dilaksanakan. Mereka nak cari kehidupan. Berapa banyak syarikat-syarikat gulung tikar. Anda bertanggungjawab sebagai pemimpin negara. Tapi bila anda mengatakan ada wang untuk merangsang ekonomi sejumlah 600 bilion, mana pergi duit itu? Dan saya dipahamkan banyak juga katanya berlaku, ini yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketirisan apabila adanya rundingan terus. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pada menteri-menterinya, jangan lagi adanya amalan kontrak rundingan terus. Ini perlu dilaksanakan demi nak menjaga duit rakyat. Angkat sumpah sudah. Cuma belum lagi angkat sumpah sebagai ahli parlimen. Mungkin 19 bulan nantilah saya. Tetapi rakyat sedang memerhati. Kita bagi tempoh 100 hari. Cuma saya haraplah, ini saya nak tujukan pada warga UMNO khususnya saya. Kepada mereka yang dilantik sebagai anggota jemaah menteri, kita ucapkan syabas. Tetapi yang tak dilantik ni, janganlah pula kita marah. Jangan pula kita merasakan kecewa. Anda dah menang. Dan kepada teman-teman yang berada di peringkat bahagian, yang saya gusarkan bukan peringkat ahli akar umbi. Ahli akar umbi dah sedar. Tadi saya terima kiriman daripada saudara Rizal dari Endau. Dia mengatakan kadang-kadang dia kata waktu UMNO jadi pembangkang, ahli-ahli pemimpin-pemimpin UMNO tu tidak menjadi menteri, tak menjadi wakil rakyat, mudah dihubungi. Sekarang ni telefon dah mula buat perangai lama. Jadi kepada teman-teman yang dah jadi bergelar yang berhormat, tak ramai pun, tinggal 26 orang tu, santunilah rakyat, ketepikan perangai lama. Dan sebenar-benarnya perlu diadakan postmortem pada Datuk Seri Presiden UMNO khususnya, Datuk Seri Zahid Hamidi, di samping anda menangani persoalan rakyat di luar bandar sebagai Menteri Pembangunan luar bandar dan kemajuan wilayah, saya juga mohon agar UMNO segera mengkaji bukan hanya postmortem, mana mereka-mereka yang mengkhianati perjuangan UMNO perlu disingkirkan. Saya dah katakan bahawa ada kalanya biarlah kita mempunyai ahli yang sedikit tapi berkualiti. Jangan kita fikirkan dengan 42 juta ahli tu nak santun semua. Kalau di kalangan mereka ada yang khianat, kita dikhianati, UMNO dikhianati sejak awal lagi. Bila kita menuntut adanya pilihan raya, segerakan pilihan raya, masih lagi berdolak-dalik. Orang ni kata begini, orang ni kata begini, hingga menimbulkan keresahan di kalangan rakyat. Rakyat melihat apa UMNO ni tak habis-habis minta pilihan raya, Perdana Menteri tak nak buat. Lepas tu Perdana Menteri pula berjanji tak akan berganjak walaupun sesaat pun. Jadi rakyat juga bosan melihat tingkah laku kita. Kalau pilihan raya diadakan sebaik saja pilihan raya Johor itu hari diadakan, rasanya lain juga keputusannya. Tapi tak apalah yang lepas. Tetapi orang keliling kelalang yang melakukan onar dan mereka mencipta satu suasana seolah-olah bakal ada pertandingan merebut jawatan. Maka tiba-tiba saja nama presiden dari dalam kita balun, kita mengiyakan, sedangkan perbicaraan masih lagi di mahkamah. Orang-orang dalaman parti sendiri yang menimbulkan persepsi buruk terhadap presidennya. Saya minta orang ni perlu ambil tindakan. Begitu juga selepas saja diumumkan pilihan raya, mereka yang tak dapat jawatan, tak dapat jadi calon. Banyak sebab, bukan hanya kerana mereka menentang presiden, tidak, tapi kerana tapisan-tapisan yang dilakukan. Bila mereka tidak berjaya dikemukakan sebagai calon, mereka melakukan sabotaj. Bukan hanya begitu, malahan ada juga mereka yang memasang calon-calon bebas untuk mengurangkan
undi bagi calon-calon Barisan Nasional. Begitu juga UMNO yang bertanding dalam keadaan serba-serbi kekurangan. Jangan lupa, UMNO mengalami tekanan yang cukup tenat selama 4 tahun. Wang tak ada, tapi perlu juga kita menggunakan wang untuk aktiviti-aktiviti berterusan. Akhirnya, kantung UMNO berkurangan. Bila pilihan raya, calon-calon cuma peruntukan yang terlalu sedikit. Yang lebih sedikit, jauh lebih beza daripada berpuluh-puluh tahun yang dulu. Dan wang itu bila disalurkan kepada ketua bahagian, kepada timbalan ketua bahagian, kerana mereka tidak dipilih sebagai calon, wang itu diselewengkan. Kita ingatkan apa yang berlaku dalam pilihan raya 2018 tidak berulang. Rupanya berulang lagi. Jadi pimpinan bahagian yang bergelar warlord ini, jika mereka terbukti, ada aduan daripada calon-calon bahawa mereka tidak mempunyai Semut Merah PM Penderhaka. Saya tak mau bercerita parti orang lah, saudara Semut Merah. Saya lebih suka bercerita tentang parti saya untuk kita buat kajian dalaman. Sebab ini besok, saya yakin besok menteri-menteri yang mana bergelar menteri akan masuk ke pejabat, akan mula membuat tugas dan sebagainya. Yang belum bergelar menteri mungkin mengharapkan jadi timbalan menteri. Tak apalah, tetapi sebagai ahli parti, besok perlu masuk ke pejabat. Segera melakukan kajian kenapa kita ditolak oleh rakyat sebegitu teruk. Sama ada di tingkat 38 mahupun di peringkat perhubungan negeri. 2 menteri besar daripada UMNO, iaitu 1 di Pahang dan 1 di Perak. Begitulah kita masih lagi dapat kuasa hanya ehsan daripada parti yang nak bersama dengan kita, iaitu Pakatan Harapan. Kalau Pakatan Harapan tak nak bersama kita, kita pun tergolek dok. Jadi 2 menteri besar, Yang Amat Berhormat Datuk Warosdi dan Yang Amat Berhormat Datuk Syahrani. Saya sendiri dah hantar kiriman pada Datuk Syahrani. Saya ucap tahniah Datuk Syahrani kerana dilantik semula sebagai Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Tanganilah kehidupan rakyat, jagalah rakyat, anda bertanggungjawab. Ini saya cakap terus terang. Dan saya akan memberi ruang selama 100 hari. Selepas ini jangan marahkan saya kalau saya pedal, saudara, kalau anda tidak menjalankan tugas dengan baik. Begitu juga dengan pimpinan bahagian UMNO di perangkat bahagian. Lain tak ada bercakap soal duit. Dan sekarang ini saya tahu adanya anda bersekongkol dengan orang luar untuk mewujudkan onar dalam parti UMNO. Parti yang dah sakit ini dionarkan lagi. Apa matlamat anda? Nak berebut jawatan? Apa hal? Saya bercakap terus terang, kalau anda nak melantik satu orang untuk menentang presiden, kalau cari orang lain tak ada masalah. Tapi kalau dalam circle yang ada sekarang ni, tak payah. Semua tu harusnya meletak jawatan. Jangan kata, kita lantiklah mantan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Dia bertanggungjawab. Saya cakap terus terang. Datuk Mat Hassan sebagai Menteri Pertahanan, dia juga harus bertanggungjawab sebagai pengarah pilihan raya. Jadi sekarang ni jangan kita bercakap soal permasalahan. Kita bercakap macam mana nak memperbaiki. Mesti menyantuni dan mewujudkan persefahaman. Cukup-cukuplah rakyat meluat kerana dalam UMNO perasaan dengki, adanya sikap double standard, adanya hasad, adanya benci, ada mewujudkan wasangka sama sendiri, dan melabelkan serta melakukan fitnah. Ini yang paling teruk. Saya tahu sepanjang dari awal lagi sebelum pilihan raya diadakan, fitnah yang melanda terhadap Datuk Seri Presiden. Sebaik saja beliau dibawa ke mahkamah, maka macam-macam tuduhan. Sedangkan bila terbukti Mahkamah Shah Alam membebaskan beliau, tak ada pula santunan daripada ketua bahagian. Orang-orang yang mengelilingi orang-orang tertentu seolah-olah menafikan soal itu. Tunggu pula lagi katanya. Apa pula nanti perbicaraan Yasir Akabudi pula. Jadi bukannya memberi positif pada parti. Sedangkan saya nak cakap terus terang, saudara, Parti Keadilan begitu teruk sekali presidennya kena. Teruk, saudara, sampai disumbat dalam penjara. Terpaksa menjadi banduan. Tapi rakyatnya atau ahlinya, warga keadilan setia. Tidak bercakap soal menukar jawatan presiden. Hanya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia redha lah sebab dia dipenjarakan, maka dia letak jawatan. Tapi diberi pada kawan. Dan mereka solidariti dalam keadilan begitu kukuh. Walaupun kalah teruk, tak suruh kawan berhenti. Begitu juga dengan parti DAP. Tak pernah kita dengar. Walaupun Ling Guak Eng kena tuduh itu, kena tuduh ini, tak ada kita dengar bahawa mereka suruh Ling Guak Eng berhenti. Malahan PAS pun sama.
Sejak bila PAS menang besar? Cuma pilihan raya yang terbaru ni menang besar lah 42 ni. Tapi tak ada pula nak suruh presidennya berhenti. Parti Amanah, Datuk Mat Sabu, sahabat kita Abang Mat, tak ada pula nak suruh berhenti. Yang kita ni sama-sama UMNO ni, boleh orang ni tak layak, orang ni tak layak. Engkau layak sangat ke? Apakah anda benar-benar layak untuk menjadi presiden? Jadi kau jangan sembang lah. Kalau yang ada sekarang ni saya ada, kalau bukan, saya dah bercakap dulu lagi. Kalaulah bukan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai presiden UMNO, saya kata UMNO dah hilang. Dah besar kemungkinan teman-teman keadilan. Kalau bukan Datuk Seri Zahid Hamidi yang menerajui kepimpinan dalam UMNO, saya tidak yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan jadi Perdana Menteri. Kerana dia berawal lagi, pengkhianatan berlaku. Lepas saja diumumkan keputusan pilihan raya, Pakatan Harapan 82 kursi. Parti nasional, Perikatan Nasional dapat 73. Tapi orang UMNO sendiri, pemimpin kanan UMNO sendiri, terbang ke Sarawak, pujuk sana supaya menyokong Perikatan Nasional. Ini mereka menyanggah demokrasi. Awal-awal lagi nak wujudkan langkah Sheraton 2, 3, 4 dan sebagainya. Saya kata ini mereka adalah orang yang menentang demokrasi. Orang ini saya minta Datuk Seri Presiden pecat. Tak boleh lagi disimpan. Mereka bukan lagi duri dalam daging. Bukan lagi mereka ini serigala dalam reban ayam. Saya nak gelak apa pun tak tahu orang macam ni. Memang tak ada, tak sepatutnya ada tempat orang macam ini. Ini benar-benar pengkhianat kepada sistem demokrasi dan memalukan UMNO. Sanggup terbang pergi Sarawak. Laporan kita dapat. Mengumpul orang pula tu. Dengan ada 10 menandatangani SD. Pujuk orang tu, pujuk orang ini. Dan sehinggakan rakan kita yang berpuluh tahun bersama daripada MCA dan MIC boleh dengan celupan mulut minta Presiden UMNO berhenti dan sebagainya. Parti dia dah teruk, dia suruh kita berhenti. Apa punya orang? Sebab tu saya katakan, kalau ini keadaannya suruh berhenti. Patutnya mereka tu tarik diri. Mereka yang patut letak jawatan. Dan kalau pun nak tarik diri daripada Barisan Nasional pun, pulanglah. Banyak lagi parti-parti lain sedang menanti. Saudara Atalikah, benar, mereka adalah pengkhianat yang tidak boleh dimaafkan. Apatah lagi bekas-bekas wakil rakyat yang tidak terpilih sebagai calon. Mereka ini melakukan sawatan lebih teruk. Walaupun sekarang ni kita dengar lah daripada Perlis, nak berdamai lah. Tak ada. Saya minta Datuk Seri Presiden berhenti untuk berlapang dada. Cukuplah. Sebab mereka ini sentiasa tangan kanannya mengulur salam, tangan kiri ada belati yang tunggu masa untuk menusuk ke dada Datuk Seri Presiden. Sudah. Mana mereka yang dilihat tidak bersama dengan UMNO, ketepikan. Lebih ramai, saya nak bagi tahu lah Datuk Seri Presiden. Saya nak bagi tahu kepada teman-teman lah. Ahli-ahli akar umbi, lebih ramai yang layak jadi pemimpin di peringkat akar umbi. Mereka lebih layak menjadi ketua bahagian. Mereka lebih layak untuk menjadi pengusi-pengusi daripada yang ada sekarang. Yang perangai begitu hodoh, yang sanggup melakukan tindakan khianat pada parti. Saya tidak boleh maafkan. Sebab itu saya cakap terus terang saya mungkin akan bertandang ke Ibu Pejabat UMNO dalam masa besok atau lusa ke. Kalau jumpa orang macam ni, mungkin saya seganah depan-depan. I cannot forgive. Yang ini saya tak boleh lupakan kerana mereka bukan hanya mengkhianati parti dan menjerumuskan UMNO ke lembah yang cukup hina. Tak pernah berlaku. Kita kalah wuyup seruyup-wuyupnya. Seperti kita jatuh dalam limbah yang busuk, maka kita dibenamkan kepala kita. Inilah tindakan ketua-ketua bahagian yang tidak bertanggungjawab. Malam ada juga mereka yang bergelar dulu sebagai ketua perhubungan. Ya sudahlah. Kalau kita dah pecat. Mereka nak masuk kemudian tak payah. UMNO tidak memerlukan pemimpin sebegini. Kita mesti berani. Bagaimana pimpinan kita sekarang ni, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ikutlah cara mereka. Saya kadang-kadang saya malu. Saya malu bila berbual-bual dengan teman-teman daripada Parti Keadilan. Malu dengan mereka. Sebab bila mereka bertanya kenapa UMNO ni teruk sangat perangai. Nak saya sumpah seganah tu dalam live ni tak bolehlah saudara. Dan itu keadaannya. Kepada pimpinan, kepada menteri, besok masuk pejabat. Kalau mereka ada menteri UMNO, mulakan tugas, jangan berpaling ke belakang lagi. Orang nak kata apa pun, katalah. Datuk Seri Presiden,
Pimpinlah Batera UMNO ini, jangan menoleh lagi. Mana-mana kelasi, mana-mana anak kapal yang mabuk laut, campak ke laut. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.